KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar semua? Sudah lama kita tak bersua. Wani harap anda sihat-sihat belaka. Jaga diri sentiasa kerana apa sekarang ini kita tahu kes kita semakin meningkat dari hari ke hari. Namun, kita masih boleh memutuskan rangkaian ini dengan sentiasa bertanggungjawab untuk jaga SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang menarik iaitu grafik komunikasi teknikal dan topik yang akan kita belajar adalah topik segitiga, segi empat dan poligon. Jadi kalau anda semua sudah bersedia, apa kata kita tengok dululah profil guru kita pada hari ini. Jom. Fake it until you make it. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Fatihah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah berserba biru hari ini Cikgu dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, betul? Betul, Bentong Pahang. Jauh dari Pahang mengembara tu Cikgu. Demi untuk anak murid. Itu dia anak murid Cikgu yang menonton di rumah dan akan ada dengan kita sebentar saja lagi. Tapi mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit apa yang akan Cikgu fokuskan. Seperti kita tahu topik dia adalah segitiga, segi empat dan poligon. Apa sebenarnya dalam grafik komunikasi teknikal ni Cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan belajar cara untuk melukis segitiga, segi empat dan juga poligon. Ini adalah bentuk-bentuk dalam lukisan. Jadi sebelum ni kita dah belajar garisan, kemudian kita dah belajar juga sudut. Jadi untuk hari ini kita akan belajar membentuk pula. Itu dia, hari ini kita akan belajar membentuk sesuatu perkara yang agak menarik juga untuk belajar. Untuk Wani pun satu benda yang baru sebenarnya. Tapi untuk hari ini kalau anda perasan kenapa Wani pakai face shield ni, cikgu pun pakai face mask. Dan Wani akan bagi tahu bahawa hari ini, mulai hari ini semua host dan semua tetamu kita akan berterusan pakai face mask dari mula sampai ke penghujung rancangan. Untuk sebagai langkah berjaga-jagalah cikgu. Betul. Ya. Okey, tapi cikgu pun dah bagi pendapat cikgu. Sekarang kita mestilah nak dengar pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Anda nak dengar? Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka topik segitiga, segi empat dan poligon kerana saya dapat mengetahui tentang pendedahan kewujudan alam yang mempunyai bentuk yang hampir sama. Selain itu, saya dapat melatih akal fikiran saya untuk menjana idea yang baharu dan lebih kreatif. Saya berharap saya dapat belajar mengurus projek seperti penyiaran, penyemak, pemaham dan pengesahan lukisan teknikal. Melalui siaran Didik TV ini dapat membantu saya mengulang kaji pelajaran saya bersama dengan guru yang berpengalaman. Saya harap cinta-cinta saya untuk menjadi seorang jurutera dapat ditunaikan di bawah ajaran cikgu saya. Didik TV KPM. Wow, itu dia. Ada yang kata nak jadi jurutera, ada yang kata subjek ni membenarkan mereka untuk menjadi seorang yang kreatif. Betul. Tapi bagi cikgu sendirilah, untuk subjek grafik komunikasi teknikal ni apa bahagian yang murid-murid paling suka cikgu? Melukislah. Melukis. Sebab memang majoritinya adalah lukisan, tapi lukisan tu adalah lukisan teknikal, bukan lukisan yang freehand tak. Dia mengajar pelajar menjadi seseorang yang lebih tepat, lebih orang kata lebih precise. Maksudnya kalau mereka yang tidak pandai melukis boleh ambil juga subjek ni? Boleh sebab kita gunakan alatan. Menggunakan alatan. Betul. Okey, baik. Mungkin lepas belajar hari ni Wani pun boleh melukis Boleh, guna alatan insyaAllah. yang diberikan. Betul Boleh. cikgu? Okey, Wani pun tak sabar untuk belajar grafik komunikasi teknikal dan anda semestinya lebih tak sabar. Tapi kalau dah tak sabar, sabar dulu. Kita akan berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021 sebentar lagi. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Warni Kerry, hos anda hari ini serta guru jemputan kita iaitu Cikgu Nur Fatihah Muhammad Nakib selaku Ketua Panitia Grafik Komunikasi Teknikal dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Baik, sebelum kita teruskan sesi pelajaran kita hari ini Cikgu, seperti anda lihat tadi ialah merupakan video ucapan dari Rafi. Dan sekarang ini Warni akan bacakan dulu untuk kad yang diberikan oleh para pelajar untuk guru-guru kita khasnya di Road to Success ni lah. Jom kita nak bacakan dulu kad selamat Hari Guru dari Muhammad Arham Danish bin Mazahar Ali dari Selangor, Sekolah Kebangsaan Sungai Pelik, Selangor. Jom kita tengok apa di dalamnya. Wah, itu dia sangat menarik kat dalam ni. Gambar guru-guru, adik Adik Arham. Lepas tu katanya jasamu akan ku kenang hingga ke akhir hayat. Dan sini ada terima kasih cikgu. Lepas tu dream big dan sebagainya lah. Dah lihat sangat kreatif, sangat menarik. Dan semestinya kalau saya cikgu tengok pun saya cair hati tengok anak murid buat macam ni kan. Okey, jadi Wan nak tanya cikgu sendirilah. Ya. Macam mana sambutan Hari Guru tahun ni untuk cikgu sendiri? Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit? Okey, so kita dah 2 tahun dalam pandemik, so dia agak berbezalah. Kita tidak ada perjumpaan secara fizikal. Namun begitu, kami buat inisiatif record video, pelajar-pelajar record video ucapan. Kemudian kita buat pula video daripada guru-guru untuk anak murid kita. Kemudian kita ada buat Google Meet dengan pelajar-pelajar kita lah pada hari tersebut. Semestinya di norma yang baru ini, semua cara adalah lebih baru dan segar ya cikgu. Tapi sekarang kita nak saksikan dululah video ucapan Hari Guru yang telah disediakan untuk anda semua. Jom. Kad digital yang disediakan untuk anda semua. Maafkan saya. Ini dia. Kad digital kita. Teacher, you always support and teach me to fulfill my dream as an astronaut and most importantly to be a good Muslim. Happy Teachers Day. Wah, sangat comel kad itu. Ada gambar lagi astronot macam tu. Kita doakan semoga adik yang menghantar kad itu berjaya mencapai cita-cita. Okey? Alright, sekarang cikgu, bukan kita berdua sahaja akan ada di studio hari ini kerana kita akan panggil anak murid cikgu yang akan bersama-sama dengan kita dari SMK Sulaiman Bentong Pahang dan juga SMK Tengku Kudin Raub Pahang. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar? Boleh ambil mic semua? Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Itu dia. Semua sihat ya. Kita nak perkenalkan nama. Kita minta mereka bagi tahu nama dan sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Firdaus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus dari SMK Sulaiman. Okey, seterusnya Afika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Abdul Wahab dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Alright, seterusnya kita nak minta Haris. Saya Muhammad Aris Rafan dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Kita ada Amira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Hani daripada SMK Tengku Kudin. Alright, dan akhir sekali kita ada Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Amira dari SMK Tengku Kudin. Okey, itu dia kelima pelajar yang akan bersama dengan kita hari ini. Tapi sebenarnya ada 6 pelajar cikgu. Namun seorang lagi kita akan menantikan kehadirannya. Tapi sementara menunggu, mungkin cikgu boleh mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga, kita telah sediakan hand sanitizer untuk cikgu. Untuk cikgu pakailah bila-bila cikgu nak pakai. Alright, jadi kalau anda sudah bersedia, cikgu pun sudah bersedia, apa kata kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, semua selamat petang semua. Boleh dengar? Alright. Okey. Malu-malu semua. Nervous. Okey, so kita akan mulakan sesi kita pada hari ini. Ini pengenalan kepada diri saya lah. Saya Cikgu Nur Fatihah yang mengajar subjek Grafik Komunikasi Teknikal dari SMK Sulaiman. Okey, so untuk hari ini adalah modul yang ketiga. Topiknya adalah segitiga, segi empat dan juga poligon. Okey, so apa objektif kita hari ini? So yang pertama, kamu kena tahu dan faham yang kita ada jenis-jenis segitiga, jenis-jenis segi empat dan juga jenis-jenis poligon. Kemudian selepas kamu tahu dan kamu faham, kamu boleh mengaplikasikannya dengan melukis segitiga, segi empat dan juga poligon. Dan akhir sekali di bahagian analisisnya, kamu perlu menghasilkan lukisan daripada gabungan segitiga, segi empat dan juga poligon. So kita ada 3 objektif untuk hari inilah. Alright.
Okey, so pelajar-pelajar, okey boleh unmute you punya mikrofon. So bagi tahu saya apa yang kamu nampak dalam gambar yang telah saya bagi kepada kamu. Apa nama yang kamu nampak? Bagi tahu saya. Okey, apa perkara pertama yang anda nampak? Haris, apa Haris? dia? Apa yang kamu nampak, Haris? Tapak permainan. Taman permainan. Okey, Afika nampak apa? Ada bentuk segi empat sama. Okey, Amira? Ada taman permainan tu banyak bentuk-bentuk. Okey, Alia? Ada bentuk bulatan kun. Okey, alright. Okey, so terima kasih kepada semua. Okey, so kita tengok taman permainan. Dalam taman permainan sendiri ada banyak bentuk dekat situ. Kita ada 4 segi, kita ada segitiga kat situ yang bentuk macam kon. Kemudian kita ada bunga, kita ada spiral tempat turun slide tu. Jadi pelbagai bentuk ada dekat dalam ni lah. Jadi bagaimana nak menghasilkan bentuk-bentuk ni? Jadi hari ini kita akan tunjuk bagaimana nak menghasilkan bentuk-bentuk tersebut. Okey, so pertama sekali kita pergi kepada segitiga lah. Okey, so bentuk segitiga. Segitiga ni kalau kita tahu dia adalah rajah yang mempunyai 3 sisi. Betul. So, okey, 3 sisi yang lurus. Okey. So, dalam segitiga dia ada ciri-ciri dia. Nak kenal segitiga ni ada ciri-ciri lah. So, yang pertama dia ada puncak. Dalam segitiga dia ada satu puncak. Kemudian dalam segitiga ada sudut puncak. Seterusnya dalam segitiga juga ada sisi. Kemudian dalam segitiga dia ada tapak. Dia tapak di bawahnya. Kemudian kita ada sudut tapak. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah tinggi. So dalam segitiga itu adalah ciri-ciri segitiga. Untuk kita kena pastilah macam orang kan ada ciri-cirinya juga. Betul. Jadi segitiga pun ada ciri-ciri juga. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, jenis-jenis segitiga. Okey, Firdaus, cuba bagi tahu saya apa jenis-jenis segitiga yang kamu mungkin tahu. Okey. Apa dia, Firdaus? Segitiga sisi sama, segitiga tepat, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki. Okey, Okey, ada so terima 4. kasih Firdaus. Ada 4 yang dia bagi tahu. Okey, so kita tengok. So segitiga yang pertama adalah segitiga sisi sama. Okey, so segitiga sisi sama ialah segitiga yang mempunyai semua sisinya sama. Sama panjang lah setiap sisi tu. Kemudian sudut di dalamnya pun sama. Okey, itu segitiga sisi sama. Yang kedua adalah segitiga sama kaki. Okey, so tadi kita tahu ciri-ciri yang bawah tu adalah tapak, kemudian yang di kiri dan kanannya adalah sisi dia lah. Sisi yang kiri dan kanan yang sama. So hanya ada 2 je sisi yang sama dan 2 sudut yang sama besar. Yang satu lagi dia berbeza sedikit. Okey. Kemudian yang ketiga adalah segitiga tepat. Segitiga tepat ni ada hypotenuse. Hypotenuse ni adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Kalau bercerita tentang tepat, mesti kamu kena bayangkan 90 darjah ya. Okey, yang terakhir sekali kita ada segitiga tak sama kaki, yang mana kesemua sisinya tidak sama panjang. Dan sudut di dalamnya pun tak samalah. So, maksudnya ada X, sudut Y dan juga sudut Z. Jadi ini adalah jenis-jenis segitiga. So apa yang Firdaus cakap tadi tu semuanya betul. Okey. So, Bagus, Firdaus. jadi Firdaus dah tahu dan faham. Okey. Alright. So kita nak mengaplikasikan. So kita nak melukis dekat sini, kita nak melukis segitiga tepat apabila telah diberi satu sisi. Dekat sini ada sisi PR. Okey, so pertama sekali kita buat garisan serenjang. So dekat sini sebelum ni dalam modul 2 kita dah belajar bagaimana nak buat garisan serenjang. So daripada PR kita bahagikan kepada 2. Kemudian kita buat separuh bulatan daripada titik tengah tersebut. Alright, kemudian kita tanda Q. Q ni adalah sisi yang telah diberikan. Okey, sisi yang telah diberikan. Kemudian lukislah garisan objeknya daripada P, Q dan R. Di sini sudut tepatnya adalah di Q ini. Sudut tepat di Sudut Q. di Q. Kejap. Cikgu nak lukis ke? Nak lukis, tu sorry. di bawah tu, Cikgu. Okey. Tekan pen. Alright, pen. Sudut tepatnya tu di situ. Okey, sudut tepatnya di situ. Okey, alright. So next kita nak tengok yang seterusnya, melukis segitiga apabila diberi perimeter. So dekat sini kita ada satu garisan yang panjang. So macam mana nak bentuk segitiga daripada garisan yang panjang tu? So kita menggunakan nisbah sisi. So dalam modul 2 juga kita telah belajar bagaimana membahagi nisbah.
So kita pergi kepada modul yang ketiga, kita nak kena gunalah macam mana nak buat dia. So pertama sekali sama jugalah, kita buat garisan bersudut daripada salah satu titik, sama ada di bawah ni P ataupun Q lah. Kemudian kita bahagikan kepada 12. Kenapa 12? Kerana 4 tambah 3 tambah 5 dapat 12. 12. That's why kita bagi kepada 12. Kemudian sisi-sisinya kita kena bahagilah. Okey, kita bahagi kepada 4, 3 dan juga 12. Garisan ni tadi kita bahagikan kepada 4, 3 dan juga 12. So dekat sini saya tak terang lah sebab modul 2 saya dah terangkan dengan lebih detail. Okey, so kita dah dapat dekat situ ukuran untuk panjang setiap sisi. Kemudian apa yang kita perlu buat daripada okey. Alright. Daripada sini kita daripada boleh sini tengok? titik tu, kemudian kita buat separa bulatan yang berjejari 4 1. Kemudian daripada titik 7 tu kita buat separa bulatan juga daripada dengan jejari 7Q. Okey. So kita dapatlah menghasilkan segitiga yang bersisi 4, 3 dan juga 5. Okey, so itulah cara nak membuat segitiga apabila diberi satu garisan yang panjang. Kita perlu gunakan nisbah dekat situ. Oh, senang je cikgu. Yang penting kita tahu nisbah tu kita pecahkan kepada berapa. Tinggal lukis je. Nak lukis je. Dia macam kita ada satu tali. Tali tu kita nak bentuk jadi segitiga. Tu macam itulah dia punya perumpamaan dia. Okey. Alright, so next kita nak melukis segitiga apabila dia beri sudut puncak. Maksudnya sini kita perlu melukis segitiga yang ada dalam gambar di sebelah kiri tu, okay, dengan sudut 60 dekat atas. Tadi sudut 90, sekarang sudutnya 60. Tetapi sudut dekat mana ya? Cikgu nak lukis ya? Okay, tekan di bawah tu cikgu. Di bawah ni? kiri. Okay. Tu dia. Alright. Dia selalu sembunyi dia cikgu. tersembunyi kan. Okey. So sudut di sini dan juga di sini kita tak tahu. Kita tak tahu berapa. Kita hanya tahu sudut di atas saja. 60. Alright. So sekarang macam mana nak buat? Mula-mula kita buat garisan 30 darjah daripada P dan Q. Kenapa 30 darjah? Kerana 90, kita gunakan 90 lah sudut pelengkap dia. 90 tolak dengan 60 dapat 30. That's why kita buat garisan bersudut 30 dekat situ. Kemudian kita akan dapat O lah dekat situ. Sini adalah titik tengah untuk membuat bulatan. Right, so next kita buat bulatan daripada titik O dengan jejari OP. Alright, so kita dapat dekat situ bulatan. Kemudian seterusnya dengan kita ukur dengan mengukur sisi yang telah diberikan, kita akan memperolehi titik Q dan akhirnya kita dapatlah membina sebuah segitiga dengan sudut puncak 60 darjah. Sama di situ. Perbezaannya adalah saiz dia kan cikgu? Saiz dia. Kemudian sebab kita tak tahu X dengan Y tu berapa. That's why kita hanya berpandukan puncak 60 darjah sahaja. Okey. Okey, so faham? itu. Pelajar semua faham? Faham? Okey tak? Ya. Dia nak tanya cikgu. Diorang nak tanya. Siapa tu? Haris. Okey. Boleh ke nak buat sudut 60 darjah tu guna set square je tanpa gunakan kaedah cikgu yang ajar tadi? Okey. So ada pelajar tanya, boleh ke nak guna set square sahaja? Okey, sekali lagi saya ulang dekat sini kerana kita tak tahu sudut X dengan Y di situ berapa. Jadi bila kita tak tahu, kita tak boleh gunakan set square sebab set square tu hanya kalau kita tahu sudutnya 90 darjah. Okey? That's why kalau untuk persoalan tadi, kita untuk soalan ini tak boleh gunalah. Sebab sudut puncak je yang kita tahu. Kita tahu 60 sahaja. Yang lain kita tak tahu. Okey, menjawab soalan Haris. Boleh ya? Boleh ya Haris? Okey, good. Alright. Terima kasih Haris. Okey. So seterusnya, ini adalah gabungan segitiga lah. So bagaimana nak hasilkan segitiga gabungan yang kita telah belajar tadi lah. Okey. So dekat sini kalau tengok kan antara yang kita nampak dekat sini, kita ada segitiga tepat. Kita ada nampak kat sini segitiga tepat dekat situ. Alright, segitiga tepat sebab ada tanda 90 darjah. Kemudian kita ada segitiga tak sama kaki lah. Dekat sini ada 45. Dekat situ. So ada dua segitiga yang perlu dibina dalam ni. Alright, so macam mana nak bina dia? Yang pertama, kita buat dulu sudut segitiga sudut puncak 45 darjah yang ni. Kita buat yang ni dulu. Okay, kita buat yang ni dahulu. Okay, maka,
Okey, so kita buat garisan 45 darjah daripada A dan juga C. Kenapa 45 darjah? Sekali lagi 90 tolak 45 dapat 45. So kita buat garisan, kita dapat titik tengah O dekat situ. Maka next kita perlu membuat bulatan. So, bila dah dapat bulatan, kemudian kita ukur pula ketinggiannya adalah 95. So, kita ukur ketinggian 95 di sini. Kemudian kita dapatlah titik B tu di sini. Okey, inilah 95 tu. Okey, kemudian kita dapat garisan yang pertama lah. Bentuk yang pertama. Kemudian nak buat yang segitiga yang kedua, A, E dan juga D. Bagaimana? Itu adalah segitiga tepat. Okey, sama juga langkah dia. Kita bahagikan garisan AD kepada 2. Okey. Kemudian kita buat bulatan. Separa bulatan di sini untuk mencari E. Dekat situ dia telah berikan dekat sini nilainya adalah 50. Maka kita ukur 50. 50 dekat situ kita ukur. Kita dapat kat situ. Akhirnya kita dapatlah segitiga A, E dan juga D. Okey. So dapatlah pencontoh yang sama macam soalan tadi. Alright. So dia gabungkan dua segitiga dekat situ. So itulah jawapannya cikgu. Itulah jawapan dia. Okey. Tak perlu kita cerita, tak ada. Kita lukis saja dekat Tinggal dalam. lukis je. Ya. Okey, nak tanyalah pelajar macam mana? Faham tak untuk ni? Kira senang lagi tak soalan ni sebenarnya? Senang ke susah bahagian ni sebenarnya? Alia? Senang. Okey, mungkin bagi mereka sekarang masih senang. Lepas ni lagi susah ke kan cikgu? Ya, kita tak naikkan level lagi. Ya, tapi sebelum tu kita nak bagi mereka berehat dulu, bagi refresh balik apa untuk cara menjawab lepas ni soalan yang akan cikgu sediakan. Tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru jemputan kita hari ini Cikgu Fatihah dan para pelajar dari SMK Sulaiman Bentong Pahang dan juga SMK Tengku Kudin Raub Pahang. Itu dia. Kita dah buat beberapa soalan ya tadi bersama-sama dengan cikgu kita. Dan sekarang ini kita nak teruskan dengan segi empat pula. Segi empat? Ya, betul. Okey, jom. Kalau anda sudah bersedia, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, so kita nak sambung kepada segi empat. Kalau tadi segi tiga, sisinya ada 3. Maka segi empat, sisinya ada 4. Okey, so yang pertama sekali, jenis-jenis segi empat dan juga ciri-ciri dia. Yang pertama kita ada segi empat sama. Semua tahulah, segi empat sama, semua sisinya sama. Sudutnya pun samalah. Kemudian yang kedua yang familiar juga adalah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat, dua sisi yang bertentangan samalah. So atas dengan bawah sama, kiri dengan kanan sama. Okey, so 2 je. Alright, so seterusnya adalah segi empat selari. Sisi bertentangan adalah sama panjang. Itu selari. Kemudian jumlah sudut bersebelahan adalah 180. Tu ciri-cirinya. Seterusnya kita ada rhombus. So rhombus sisi sama panjang, sama macam segi empat sama. Cuma dia bezanya dia ada condong lah. Dalam rhombus ni bentuknya condong sedikit lah. Alright, so itu rhombus. Trapezium, so trapezium sisi bertentangan adalah selari. Okay, so sisi yang bertentangan tu maksudnya dekat sini lah. Sini selari. Itu selari dia. So kiri dengan kanan tak sama sebab dia ada condong sikit. Okay, tu adalah trapezium. Seterusnya kita ada lelayang lah. Ni kalau dekat rumah kita panggil layang-layang. Tapi kat dalam GKT kita panggil lelayang. Lelayang. Okey, so lelayang dua sisi sama bersebelahan adalah sama. Maksudnya dekat sini sisi yang ni sama, kemudian sisi yang ni pun sama. So dua samalah, atas lain, bawah lain sisinya. Persilangan antara dua penjuru adalah serenjang. Maksudnya dekat sini persilangan ni. Kalau buat layang-layang tu dia ada tengah kan. Ada lidi kat tengah tu, dekat sinilah 90 darjah maksud dia. Okey. Okey, kat situ 90 darjahnya. So itu antara segi empat yang perlu kamu tahu dalam GKT dan bersama dengan ciri-cirinya lah. Okey, so dah tahu dan faham. So kita kena aplikasikan. Okey. Jom. So kita nak aplikasikan yang pertama, melukis segi empat sama apabila diberi perpenjuru. PR ini adalah perpenjuru. Macam mana nak buat segi empat sama? So, yang pertama sekali kita membahagi garisan P dan juga R kepada 2 dulu. Sebab PR ni adalah perpenjuru. Okey, kemudian yang kedua kita buat bulatan. So, kita membuat bulatan dekat situ. So, kita dapat bulatan dekat situ kita ada Q,
Kemudian kita sambungkan daripada P ke puncak atas. Kemudian R ke Q ke P kembali. So dapatlah segi empat sama apabila diberi perpenjuru. Okey, so kita bukan buat segi empat sama yang biasalah. Yang ni ada perpenjuru lah. Ni macam nampak ada diamond lah dekat situ. Itu maksudnya. Alright, so yang seterusnya kita ada melukis gabungan segi empat. So dekat sini kita ada, saya nak tanya pelajar lah. Okey. Saya nak tanya pelajar, Afiqah. Mana Afiqah? Afiqah? Okey. Ada. Berapa banyak segi empat yang kamu nampak? Ada berapa segi empat? Ada satu. Satu segi empat saja yang kamu nampak. Betul? Dua. Dua. Satu ke dua? Satu ke dua? Yang mana satu ni? Satu jawapan saja. Dua. Okey, dia bagi dua. Dia bagi dua. Okey, dekat sini kita kalau boleh kita nampak dekat sini sebenarnya ada dua lah. A, B, D, E satu segi empat. Kemudian B, F, D dan juga dekat atas ni lah kita ada C kat sini. Tertinggal ni C dekat atas tu lah. So kita ada dua. Kemudian kalau kita tengok bentuk ni, bentuk dia mirip-mirip bentuk apa ya, Alia? Mana Alia? Apa bentuk tu agak-agak ya? Agak-agaknya mirip-mirip bentuk apa? Campur surat. Sampul surat. Pandai. Pandai. Tapi murid-murid zaman sekarang mungkin dia tak jumpa dah sampul surat. Dia mungkin Ya, jumpa betul. email. Bentuk ikon email. Ya, betul. Okey. So bagaimana kita nak buat rajah ini? So pertama dia dah beri kita AE lah. Okey, untuk soalan ni dia dah beri kita AE. Macam mana nak buat segi empat A, B, D, E? So pertama sekali kita membuat garisan tegak ke atas. Kemudian kita ukur. Kita pindahkan ukuran 60 darjah. Kemudian kita dapat B. Okey, dengan menggunakan sesi kuti, kita buat garisan lurus. Okey, garisan melintang, kita dapat D. Dan akhirnya kita dapatlah segi empat A, B, D dan juga E. Di situ. So kita dah dapat dah yang pertama. Kemudian macam mana nak buat yang kedua? Kalau kita imbas balik, tadi kita dah buat segi empat sama menggunakan perpenjuru. Jadi BD itu adalah perpenjurunya. Jadi konsepnya sama. Bahagikan BD kepada 2. Kemudian buat separuh bulatan. Dan akhirnya kita dapatlah sisi C dan juga F. Dan akhir sekali kita buatlah garisan objek untuk melengkapkan gambar. Ya, So dapatlah sampul surat. Macam tu lah nak lukis sampul surat. Agak-agaknya kalau tak gunakan peralatan, boleh tak Wani lukis? Rasanya boleh tapi tak dapat kiraan yang tepat lah cikgu. Betul. Sebab tu kita perlukan peralatan untuk GKT lah. Ya, betul. Jadi walaupun mungkin tak pandai melukis freehand, kita mungkin boleh melukis menggunakan peralatan. Betul. Dekat situ ya. Okey. Alright, so next kita tengok segi empat yang seterusnya. Masih sama jugalah. Kita ada dua segi empat. Segi empat yang pertama A, G, F dan juga D. Dan yang kedua adalah BC dan juga BCD dan juga E. Alright. So sama juga kalau kita tengokkan diberi AE. So apa yang kena buat adalah kita bahagikan, ni bukan E, F. Gariskan daripada A ke F. Okey, A ke F. A ke F. Okey. Kemudian bahagikan garisan itu kepada 2. Alright. Kemudian seterusnya kita akan dapat garisan D. Ini adalah kita buat menggunakan kaedah segi 3 tepat. So kita dapat D itu sudutnya tepat. Dan akhir sekali kita dapatlah segi 4 tepat. AGDE. AGDF. Minta maaf ya. Okey. Alright, so next yang seterusnya kita nak buat segi 4 B, C, D dan juga E. Kita ada perpenjuru BD. So kita bahagikan perpenjuru BD kepada 2. Kemudian kita buat bulatan. Okey, kita buat bulatan. Dan akhir sekali kita panjangkanlah sebab pendek sangat tu. So kita panjangkan garisan, dapatlah C dan juga E. Dan akhirnya kita dah dapatlah segi 4 sama apabila diberi perpenjuru sekali lagi. So ini dia je. Ini adalah gajah gabungan dua segi 4 A, D, F, G dan juga B, C, D, E. Kalau tengok sebenarnya agak memeningkan sebab dia sengit macam tu. Ya, sengit kan? Tapi bila kita guna cara yang betul sebenarnya mudah sahaja Mudah kan cikgu. sahaja, ya. Pelajar macam mana, okey tak? Ada yang sengit-sengit kepala ke masa nak lukis ni? Ke okey?
Tak Okey. ada. Maksudnya Kak Wani seorang lah yang macam tu tadi. Mungkin dia dah biasa ya dengan keadaan sengit-sengit kan. Mereka Okey. dah profesional. Yes. Okay. Okey. Alright. So seterusnya kita nak tengok polygon. Okay. So polygon ni kalau tengok segitiga tiga sisi, segi empat sisi. Polygon adalah raja satah yang terdiri daripada beberapa sisi lah. Lebih daripada 3-4 tu kita panggil polygon lah. Okay. So kita ada dua jenis polygon. Satu adalah polygon sisi sekata dan juga sisi tidak sekata. So apa ciri-ciri polygon sekata dan apa pula ciri-ciri polygon tak sekata? So dia berbeza dari segi sisi, nilai sudut dalam dia, kemudian bilangan paksi simetri dia. Okay? So itu adalah perbezaan antara polygon sekata dengan juga polygon tak sekata. Okay? So pelajar boleh tengok lah ya, boleh nampak kan? Okay. Alright, so kita pergi kepada jenis-jenis polygon. Okay? So pertama jenis polygonnya adalah pentagon. So pentagon ni berapa sisi ya Amira? Berapa Amira? 5. 5. Terima kasih. Hexagon berapa pula Firdaus? 6 cikgu. 6. Terima kasih. Kalau 7 namanya apa Haris? Heptagon. Heptagon. Wow. Kalau 8 apa pula? Alia. Mana Alia? Oktagon. Oktagon. Okey, so kalau 7 hebat. namanya heptagon, 8 namanya oktagon, 9 namanya nonagon, dan yang ke-10 namanya dekagon. Ni cikgu, saya ada masalah besar untuk menghafal benda ni masa sekolah dulu cikgu. Dan hari ni saya teringat kembali semua dan belajar kembali untuk menghafal. Ya, matematik kan? Ya, betul. Ya. Cuma Okey. yang 9, yang 9 sisi ni pelajar kadang-kadang dia terkeliru dengan nona dengan nano. Sebab dia tahu ada teknologi nano. Nano, okey. Nona dia tak tengok. Kat TV3 dia tak tengok. Faham. Okey, lepas Tapi tu naklah nak teknologi nano ingat. tahu. Ya, okey. Okey. So yang ke-10 adalah 10 sisi adalah dekagon. Dekagon. Itu adalah jenis-jenis polygon. Alright, so kita nak tengok yang pertama macam mana nak buat pentagon. So pentagon macam mana nak buat kalau dia bagi kamu satu sisi. So salah satu sisinya adalah PT. Macam mana nak buat dia? Macam mana nak buat dia? So langkah pertama adalah kita membahagilah macam biasa. Memang kita kena bahagikan garisan kepada 2. Kemudian bina sudut 45 darjah daripada salah satu sisi. Kemudian salah satu sisi lagi buat garisan 60 darjah pula. So kamu nampak dekat situ dia timbul nombor 6 dan juga nombor 4. Okey, step yang seterusnya kita bahagi pula garisan 64 kepada 2. Daripada 64 kita bahagi pula kepada 2. Kenapa kita bahagi kedua? Sebab kita nak dapatkan pusat untuk bulatan. Okey, so nombor 5 itu adalah pusat bulatan. Jejarinya daripada 5 ke P, maka kita buatlah bulatan daripada 5P itu. So kita dapat nampak bulatan. So nampak bulatan. Dan akhir sekali kita tandalah sisi-sisi yang perlu kita buat untuk buat pentagon. Yang mana jarak daripada P ke Q itu adalah sama dengan jarak PT. Jarak TS itu adalah sama jaraknya dengan TP. Dia ukur, ditandalah. Dan akhir sekali dapatlah kita polygon 5 sisi iaitu pentagon. Ya, tinggal sambung saja. Ya, tinggal sambung sahaja. Kita sambung semua dapatlah 5 sisi pentagon. Ya, Alright. Kita ada berapa polygon nak buat hari ni cikgu? Kita tunjuk 2 je. Okey. Okey, lepas tu kita baru buat yang lain-lain. Okey. Aha. Alright, so seterusnya kalau nak buat pentagon, tadi dia bagi kamu sisi. Sekarang nak buat pentagon bila diberi bulatan. Macam mana pula nak buat pentagon bila diberi bulatan? So, yang pertama sekali buat garisan menegak lah melalui pusat bulatan. So, kemudian kita bahagikan garisan tersebut kepada 5. Okey, so kita bahagikan kepada 5. Kemudian kita tarik pula tanda daripada 2. Okey, kemudian kita bina lengkuk daripada bulatan daripada 5 dan juga kosong tu. Kita bina satu lengkuk. Kita dapat persilangan dekat situ. Daripada persilangan tersebut, kita buat garisan merentasi bahagian yang 2 tu sehingga ke hujung sini. Okey, sehingga ke hujung sini. Kemudian seterusnya kita dapat sisi yang sisi pentagon yang mana kita ukur daripada sini, yang X tu.
X pergi ke sini. Y. Kemudian kita tanda pula Z dengan ukuran yang sama. Kemudian kita tanda pula Z, X, Y, W. Kemudian kita dapatlah X, Y, Z, W, U. Okay. So, akhir sekali kita dapatlah pentagon apabila diberi awak bulatan. Okay. Alright. So, okay semua? Semua belajar okey tak? Okey tak untuk poligon ni? Okay. Alright. Okay. So, ada soalan ke nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu tak? Macam tadi Haris dah bertanya, ada siapa nak tanya Firdaus? Saya nak tanya. Okey, persilakan Firdaus. Kenapa pembahagi dekat 2 tu kena buat cikgu? Okey. Kenapa bahagi kepada 2? Kenapa buat bahagi kat sini awak tanya ya? Betul? Ya, cikgu. pembahagi dekat 2. Okey, kenapa bahagi dekat 2? Okey, pertama sekali kenapa kita bahagi kepada 5? Kerana poligon ini 5 sisi. Kalau 7 maka 7 lah. Kalau 14 macam bintang dalam bendera Malaysia maka kena bahagi pada 14 lah. Ya. Okey, kenapa bahagi kepada 2? Yang 2 ni adalah sisi yang pertama selepas yang nombor 1. Kita tahu ini puncak dia. X itu adalah puncak dia. Kemudian kenapa bagi kepada 2? Itu adalah sisi yang pertama dia lah. That's why kepada 2. Untuk dapat lebih tepat. Baik. Faham? Jelas Jelas? Jelas Firdaus? Jelas. Okey. Alright. Ada siapa lagi nak bertanya? Ada lagi nak tanya? Okey, nampaknya tak Semua ada. okey? Oh ya, Afika. Afika? Cikgu, memang kena bahagi kepada 5 je ke? Okey. Kenapa tak 6 ke 7 ke? Boleh Afika. Okey, saya jawab soalan awak. Boleh 5. Kenapa 5 saja? Sebab dalam ini kita nak bina pentagon. Pentagon berapa sisi? Afika? 5. 5. Sebab tu kita bagi pada 5. Kalau nak buat 7, 8 tadi kena buat bentuk heksagon ataupun dekagon lah kalau 10. Saya rasa Afika ni dah tahu. Dia saja nak tanya tu cikgu. Dia try cikgu dia ni. Saja nak tanya. Tapi dia sebenarnya dah faham dah pentagon ada 5. Okey. Mungkin kita boleh teruskan dengan poligon seterusnya cikgu. Okey, so kita nak tengok poligon yang seterusnya. Heksagon. Tadi 5, ini 6 lah heksagon. So diberi kita sisi sama juga ada sisi PU, maksudnya salah satu sisi telah diberikan. So kita buat apa yang kita kena buat? Daripada U kita buat lengkuk. Okey, buat lengkuk dengan jejari PU. Kemudian daripada P kita buat lengkuk juga. Kenapa buat lengkuk? Sebab kita nak cari titik untuk pusat bulatan. Okey, pusat bulatan. Kemudian kita dapat bulatannya dekat situ. Okey. Alright. Kemudian kita dapat sisi-sisinya. Akhirnya kita dapatlah membentuk heksagon. Alright. Okey, so pelajar okey? Pelajar okey untuk lukis heksagon? Boleh dapat? Boleh. Okey, bagus. Sebab lepas ni cikgu akan sama-sama tunjukkan demo untuk melukis. InsyaAllah. Jadi Wari pun tak sabar. Apatah lagi anda di rumah tak sabar nak tengok apa yang akan cikgu tunjukkan kepada kita hari ini. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat sebentar dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Warni Keri serta Cikgu Fatihah hari ini. Okey, jam di sebelum ini kita dah tengok cikgu dah mengajar pun cara untuk melukis setiap sudut yang ada. Betul. Dan sekarang ini untuk segmen yang terakhir cikgu akan tunjukkan demo cara melukis dan soalan ada di belakang. Cikgu akan tunjukkan cara melukis hari ini. Jadi cikgu, kalau cikgu dah sedia, anda pelajar murid, anak murid cikgu semua dah sedia ke belum? Okey. Dah. Seorang je yang jawab. Yang lain macam mana? Okey tak? Okey. Okey. Alright, jom. Dia. Kalau sudah sedia, mari kita teruskan cikgu. Okey, so kita nak teruskan. Yang seterusnya adalah bahagian melukis gabungan segitiga, segi empat dan juga poligon. Okey, kalau boleh lihat saya ada gambar dekat belakang kan. Okey, gambar kat belakang tu kamu boleh lihat kita ada dua bentuk. Okey, cuba bagi tahu saya apa bentuknya Amira. Bentuk apa yang Amira yang kamu nampak? Bentuk segitiga. Segitiga dan? Poligon yang separuh. Separuh. Okey, ada agak-agaknya berapa apa dia? Ada berapa sisi dekat situ? Haris Afwan, ada berapa sisi poligon tu?
Berapa Haris agak-agak? Ada 5 cikgu. 5. Ada 5 dekat situ poligonnya. Okey, dekat sini saya boleh jelaskan lah ya. Kalau kamu boleh nampak, kita ada 2 bentuk dekat situ. Pertama adalah segitiga puncak, yang mana puncaknya bernilai 60 darjah. Kemudian kita ada satu lagi poligon, iaitu separuh poligon. Poligon tu adalah yang bersisi 8 sebenarnya, yang dipotong separuh. So kalau 8 sisi kita panggil sebagai apa ya, Haris Afwan? Kalau 8 sisi? 8 sisi oktagon. Okey, oktagon. Okey, so ni adalah separuh oktagon. AEDC tu, separuh oktagon ya. Okey, bagaimana kita nak lukis? Bagi tahu saya Afika, kat mana kita nak mula dulu? Di mana kita nak mula dulu ni? Nak lukis ni? Daripada garisan ED. Garisan ED. Berapa nilai ED tu? Berapa nilainya? 4 cm. Okey, 4 cm. Okey. Kalau dalam lukisan teknikal kita tak panggil kita menggunakan milimeter sebagai unitnya, sebab tu kita nampak 40 lah. 40 milimeter bersama dengan 4 cm. Okey. So bagaimana nak mula? So kita kena ada board. Jadi pelajar-pelajar dekat rumah sedia dengan board jugalah, kita sama-sama lukis ya. Okey, so kita ada board dekat sini. Saya ada kertas A3. Kemudian macam mana nak buat lukisan dia? Okey, untuk hari ini saya gunakan pen lah. Tapi untuk dalam kamu belajar, kita memang gunakan pensel 2H untuk membuat garisan binaan. Okey, so kita buat garisan binaan dekat situ. Kemudian kita ambil pula set square. Ini kita namakan sebagai set square. Set square. Okey, set square ada 2 ya. Satu 45 darjah. Kemudian kita ada yang 60 darjah. So kita gunakan 60 lah. Kemudian kita tanda salah satu sisi. Dekat sini kita tanda salah satu sisi. Kita mula dekat sini. So ini adalah E. Sorry. Okey, so kita nak buat D. Dekat situ dalam soalan kata panjangnya nilainya adalah 40. Maka kita ukur dekat atas board ni 40. Okey, kita ukur dekat sini 40. Right. So kita tanda 40 dekat situ. Okey. So dekat situ kita dapatlah sisi yang kedua 40. Alright. So kita dapat kat situ. Jadi next, apa kena buat? Untuk buat dekagon tadi, so kita tarik pula. Okey. Ini jari tadi kita tarik, bina separuh lengkuk dia. Alright. Kita buat separuh lekuk. Separuh lengkuk, tapi kalau buat penuh pun tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian kita bina pula separuh lengkuk daripada sini. Alright. So kita dapatlah dekat situ titik tengah dekat sinilah. Ni O dia lah. Alright. Ni O dia. Alright. So sekarang sebab kita nak buat dekagon. Oktagon. Jadi 8 kan. Okey, so kita buat, kita gunakan sesiku set 60 darjah. Kita buat garisan 60 darjah ke sini. 60 darjah. 60 darjah ya. Kemudian 60 darjah kat sini. Okey, para pelajar semua tengah buat juga ke? Ataupun dah buat dah awal-awal? Kalau nak cuba buat sambil-sambil dengan cikgu boleh juga. Dekat rumah pun boleh sambil-sambil buat. Okey. Alright. Kemudian ini saya pekatkanlah sebabnya takut tak nampak kan? Ya. Yeah. Okey. Alright. Okey cikgu, kalau macam dalam Dewan Peperiksaan nak lukis ni, para pelajar disarankan untuk lukis guna pensel ke pen cikgu? Pensel. Kita memang lukis guna pensel. HB dan juga 2H lah. Okey. Garisan binaan, tapi untuk ni kita tukar sikit. Jadi dihantar ke pemeriksa pun menggunakan pensel? Ya, betul. Memang guna pensel. Kita tak gunakan pen lah untuk soalan ni lah. Okey. Alright. So dah siap dekat bahagian bawah. Kemudian kita nak buat bahagian atas, itu adalah segi 3 bersudut tepat. Okey, sekali lagi sudut dekat situ 60 darjah. Jadi macam mana nak buat? So kita kena buat sudut 30 darjah lah daripada 2 sisi tadi. So 30 darjah kita gunakan sesiku set sahaja. Tak perlulah kita nak ukur-ukur pula. Right? So dekat situ kita garis 30 darjah. Kemudian dekat sini kita garis 30 darjah juga. Alright. So kita dapat titik tengah. Okey, titik tengah untuk membuat pusat bulatan. Alright, so kita buat pusat bulatan.
Buat pusat bulatan sekali lagi. Alright. Kemudian, berapa tinggi dia, Firdaus? Berapa tinggi, Firdaus? Tinggi ke sisi yang diberi? Tinggi dia Berapa tinggi dia? 60. 60. Okey, so kita kira pula tinggi 60. Kita buat pula garisan menegak daripada salah satu. Kemudian kita kira 60. Untuk soalan begini, kita kena gunakan kita punya jangka lukis untuk ukur 60. Okey, 60. Kita ukur kat situ. Kita tanda. Alright, kita nampak dekat situ 60. Tu tinggi dia. So, dekat sinilah tinggi dia. Kemudian kita menggunakan T-square ni, kita tolak elok. Okey. Kemudian kita dapatlah tanda tu dekat situ. Alright. So itu adalah puncak dia, puncak 60 dan akhir sekali kita objekkan garisan. Maksudnya kita kena gunakan garisan objek. Garisan objek tu biasanya lebih tebal dan hitam lah, tapi dekat sini saya guna warna biru ya. Jangan tiru pula macam ni nanti. Dan akhirnya lengkaplah rajah kita. Okey. So akhirnya lengkaplah rajah kita dekat sini. Kalau kita boleh tengok. So ini adalah lukisan dia. Right? Okey. Kalau nak tengok 60 darjah, ni 60 darjah dia. So ini 60 darjah. Kita tengok dekat situ. Sudutnya tepat 60 darjah. Puncak dia. Itu kan puncak dia kan? Ya. Okey. Tu 60 darjah. Tepat dah dekat situ. Betul lah tu. Okey. Alright. Jadi ini untuk jawapan yang ni lah, cikgu. Ya, itu untuk jawapan yang tu lah. Okey. Jadi anak murid semua, anak murid cikgu semua ada buat tak juga? Cuba tengok sikit. Awak buat tak? Sambil saya buat ni. Dekat Cuba kamera. angkat sikit kamera. Mana tunjuk. jawapan daripada awak pula? Cuba angkat sikit jawapan awak. Nak tengok. Okey, jom tunjukkan dekat kamera anda. Angkat jawapan awak. Angkat semua macam ni. Angkat. Malu-malu. Tak nampak. Okey, angkat. Afika dah angkat. Okey, Afika sudah. Firdaus Afika dah belakang dapat. sikit, Afika. Firdaus dekat sikit dengan kamera. Tak nampak. Okey. Mana Firdaus, Haris Alia, Afwan, Amira, Alia. Haris. Okey, angkat jawapan kamu. Nak tengok sikit jawapan awak? Tak apa, angkat je. Salah Angkat tu je. betul, angkat tak kira. Tak kisah, tak ada masalah pun. Kita belajar hari ni. Okey. Firdaus, boleh tunjuk dekat kamera? Dekat kamera kamu. Dekatkan sikit jawapan dengan kamera. Gambar muka awak tak nampak, tak apa. Alia, Haris, Amira. Haris mana? Amira, Alia. Mana jawapan awak? Afika dah siap tu. Nampak dah dengan jelas tu lah. Afika dengan Firdaus, cikgu dah tengok jawapan Afika dengan Firdaus, betul tak? Betul. Alia mana Alia? Dengan Amira, dengan Haris. Okey, nampaknya Afika dengan Firdaus dah tunjuk. Mungkin yang lain belum siap ataupun tak jumpa kertas mereka di mana. Mungkin dia tengah buat tu. Dia tak sempat siap tu agaknya dengan cikgu dia. Okey, sekarang kita nak minta cikgu tunjukkan sekali lagi. Okey. Dekat kamera jawapan yang sebenar-benarnya. Jawapan yang sebenar lah. Macam mana nak menjawab soalan. Begitulah ya. Untuk soalan, untuk subjek JKT ni kita ada bahagian melukis. So, bahagian melukis itu kamu perlu lukis menggunakan pensel. Penselnya sebenar tu adalah garis yang warna hitam tu adalah garisan binaan. Kamu perlu gunakan pensel 2H. Manakala garisan biru itu adalah garisan objek. Kamu perlu gunakan pensel HB. Right? So, dalam peperiksaan pun beginilah cara nak jawab. Jangan padam mana-mana bahagian. Tak boleh padam. Pembinaan mesti ada. Okey. Jelas? Alright. Jadi semua jelas ya. Kita harapkan anda semua yang mencuba untuk menjawab soalan di rumah pun dapat buat dengan jawapan yang betul. Seperti yang cikgu guide anda sebentar tadi. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan lah untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Memandangkan kita dah tiba ke penghujung rancangan cikgu. Bagi tahulah sebenarnya bahawa subjek ini merupakan satu subjek yang agak menarik juga sebenarnya untuk dipelajari. Persilakan cikgu. Okey, so untuk pelajar-pelajar, untuk subjek kita ini, subjek grafik komunikasi sebenarnya ada banyak sangat benda yang perlu kita explore lagi. Kalau kita tengokkan dekat dalam sekeliling kita, terlalu banyak bentuk-bentuk yang ada. So kalau kita mungkin tengah berjalan, kita tengok, ni bentuk apa? Ni nak lukis macam mana? Jadi dalam JKT ni kita belajar bagaimana nak melukis dengan tepat. Okey. Jadi seperti yang kita tahu dalam JKT ni sebenarnya bukan ada bentuk yang cikgu tunjuk tadi. Ada banyak lagi cikgu. Ada banyak. Ada banyak sebenarnya. Dan kalau ambil mata pelajaran ni lagilah tahu cara untuk melukis dengan baik. Nak lukis gambar anting-anting. Ni pun boleh.
boleh. Okey, tapi ni agaknya bentuk apa ya, cikgu? Itu mungkin segitiga sama kaki. Dengan bulatan segitiga. dia. Okey. Sebab saya ada pelbagai jenis, saya pun tak tahu saya pakai segitiga hari ni. Okey, jadi itu dia yang telah dikongsikan oleh Cikgu Fatihah hari ini. Jadi kami harapkan agar anda semua dapat peroleh input yang sangat banyak kerana Wani sendiri pun belajar benda yang baru juga hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fatihah sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di studio RTS hari ini. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang bersama dengan kita. Kita ada Afika, Firdaus, Alia, Haris dan juga Amira sudi bersama dengan kami selama 1 jam ini. All the best to you guys dan kita akan berjumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Harapan saya kepada anak saya, pelajar GKT dan pelajar-pelajar lain dalam belajar GKT, mereka belajar bersungguh-sungguh, mengikut tanda ajar cikgu dan berjaya dalam peperiksaan serta berjaya masuk Menara Gading dan berjaya hidup di dunia dan akhirat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon GKT SPM 2021 SMK Sulaiman. Semoga sentiasa bersemangat dan tidak mudah berputus asa. Dan buat semua calon-calon SPM 2021 GKT di seluruh Malaysia, semoga kejayaan milik anda.